Ramai orang dia sangka dia boleh baca emosi, tapi yang selalunya ialah menafikan emosi. Kan anak murid mengadu sedih, janganlah sedih sangat. Itu pun nak sedih. Itu maknanya dia tak berjaya mengenal pasti kesedihan tu. Orang yang dapat kenal pasti sedih, dia tentu akan rasa empati. Dan dia tak akan suruh diam ke, suruh jangan menangis ke, kata sedih ni tak elok ke. Sebab dia tidak EI, tidak emotional intelligence. Okay. Saya nak tanya soalan pula, emosi manakah yang paling penting? Positif atau negatif? Jawab je P atau N, senang. Sebut PN ni sensitif pula kan pilihan raya ni. Tapi P tu positif, N tu negatif ya. Tak ada kena dengan apa-apanya. Positif. Okey, ada yang lain P, yes, Muallim Mahsu. P positif, jawapannya betul lah. Positif tu lebih penting daripada negatif. Tapi sebenarnya kalau jawapan yang lebih tepat ialah semua emosi penting sebab ia adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua sama penting. Cuma kita perlu lebih banyak emosi positif berbanding dengan emosi negatif. Maksudnya jangan kata negatif tu tak penting langsung, tak boleh ada langsung. Perlu ada. Tapi positif lebih penting. Negatif tetap diraihkan. Ya. Sama jugalah kalau anda tengok cerita Inside Out tadi, anda akan memahami bahawa disebabkan bila watak gembira, nama watak tu Joy. Joy kan gembira kan? Dalam watak tu tak boleh sedih-sedih. Dia ada seorang watak sedih. Warna biru. Joy warna hijau, Set warna biru. Dia tak bagi Set ambil alih pentadbiran otak tu sebab kita mana boleh sedih. Dia kenalah gembira selalu. Masalahnya watak kanak-kanak ni nak lari rumah. Dia cuba melawan kesedihan tu dan nak positif. Positive thinking. Tapi bila Joy atau happy ni dah perasan ini berbahaya ni kalau lari di rumah. Nanti memudaratkan dia. Okey, baru dia bagi Joy. Joy bagi Set. Set ni sedih. Ambil alih pentadbiran otak. Dia bagi kanak-kanak ni merasai watak sedih. Barulah dia menangis. Bila dia menangis, dia rindu mak ayah dia. Dia tak jadi lari dari rumah. Dia balik rumah. Nampak tak? Emosi negatif tu diperlukan. Supaya dia mampu mengurus kehidupannya dengan lebih baik. Kalau tidak, dia positive thinking aja. Dia tak nak sedih, dia akan lari dari rumah. Dan dia rasa apa yang dia buat tu betul. Sebab dia positif. Bahaya tak? Kalau anak murid anda, anak-anak anda ni, dia ajar positif saja, terlalu berbahaya. Dan banyak kes yang terpaksa dibawa kepada kaunselor atau psikologis atau psikiatris disebabkan terlebih-lebih positif thinking. Ya. Okay. Kita kena belajar emosi sewajarnya. Kita tahu gunakan emosi diri dan orang lain, faham bagaimana emosi mempengaruhi fikiran dan tingkah laku, tahu macam mana nak guna emosi secara efektif, dan ingatlah kedua-dua emosi positif dan negatif ada manfaatnya. Okay, saya bagi laju-laju ya. Yang ni saya tak sempat nak tanya sebab saya ada 1 jam saja. Kalau tidak saya boleh tanya lama-lama. Dan saya rasa ada dalam slide. Betul tak? Ada dalam slide saya dah bagi. Apakah kegunaan emosi positif? Meluaskan pandangan. Mudah nak fikirkan idea baru. Menggalakkan penerokaan kemungkinan-kemungkinan yang berlainan. Dan akhirnya boleh bantu mengubah masalah pada peluang. Problem menjadi opportunity. So itu yang bagusnya emosi positif. Habis tu emosi negatif bagus ke? Kan tak ada kegunaan langsung. Ada. Kalau anda kat slide, saya dah bagi jawapan dia. Pertama, orang yang ada emosi negatif, dia akan lebih fokus. Orang positif, dia macam rasa malah nak fokus, aku tengah gembira. Dia tak fokus. Tu yang kadang boleh accident ke, kan? Boleh tercedera ke, atau boleh membuat sesuatu yang berisiko tinggi sebab dia tengah gembira. So, lebih fokus orang yang emosi negatif. Mudah bersifat kritis. Tak semestinya. Tapi ada kebahayaan dia. Orang positif, semua boleh. Kau ni jangan negatif tinggi sangat. Boleh je, lawan je, langgar apa bo je kan. So itu adalah tak bagus walaupun positif. Yang negatif ni kan bersifat kritis. 3, mudahkan pasti kesilapan. Orang positif thinking, dia tak nampak dia silap. Itu masalah tu. Dia jadi ojuk, kerana takabur, riak dan sebagainya. Sebab dia terlebih-lebih positif. Kena ada negatif sikit, kena ada tawaduk sikit, kena ada rasa bersalah sikit, kemungkinan aku salah tu ada. Orang yang terlalu positif, dia takkan rasa dia bersalah. Itu bahaya je kalau terlebih-lebih motivasi, terlebih positif ya. 4, mudah perhatian kepada perkara yang terperinci. Orang yang happy, dia tengok permukaan je, okey, boleh, silakan. Orang yang negatif, emosi negatif, bukan negatif thinking ya, emosi negatif, khawatir misalnya. Khawatirlah kalau ikut ni ada kemungkinan dia boleh menyebabkan kemalangan, kesakitan, penyakit.
kecederaan, kecacatan, kematian. Dia boleh fokus pada benda-benda terperinci. So, jangan sangka bahawa emosi negatif tu tak bagus. Bagus sebenarnya. Okay. Boleh tak anda beri contoh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam yang mempunyai emosi-emosi berikut? Kena tulis takut, siapa nama Nabi? Marah, siapa nama Nabi? Sedih, siapa nama Nabi? Jijik, siapa nama Nabi? Dan terkejut, siapa nama Nabi? Okay, saya bagi masa sekali lagi dalam 10 hingga 20 saat. Boleh unmute dan jawab ataupun tulis dekat ruangan chat. Nak tunjuk bukti ni, Nabi-Nabi pun ada emosi negatif dan dia membantu mereka menjadi insan dan juga pendakwah dan juga Nabi yang cemerlang. Dia kena lalui emosi negatif ni. Okay, silakan. Type takut, lepas tu nama Nabi. Type marah, lepas tu nama, sedih, nama, jijik, nama dan terkejut, nama. Silakan. PIC tanya soalan, kalau ada orang jawab verbal boleh type. Ataupun PIC unmute dan jawab secara verbal. Ada? Oh, kalau sempat lagi nak buka buku sirah. Buku apa Qasasul Anbiya, sempat lagi. Nak Google pun boleh kalau nak ingat balik. Kalau terlupa. Boleh tak? Tunggu sekejap lagi. Bagi chance sekejap. Kalau tak dapat tak apa. It's okay. Saya akan teruskan. Boleh. Okay. Yunus takut. Ini masa dia ditelan ikan paus. Betul tak? Okay. Betul. Dia tak ada satu jawapan tepat sebab ada banyak Nabi yang boleh kita letak sebagai example. Sebagai contoh. Ada lagi tak? Tak ada, saya teruskan. Saya bagi satu saja contoh untuk setiap emosi sebagai ilustrasi saja. Anda boleh baca kisah-kisah Nabi banyak lagi. Saya bagi contoh, Nabi Muhammad SAW khawatir, bimbang selepas bertemu dengan Malaikat Jibril alaihissalam masa mula-mula dapat wahyu pertama. Nabi Musa alaihissalam marah terhadap Nabi Harun sampai dia pegangnya janggut dan rambut dia. Marah, kemain lagi kan? Negatif vibe ke Nabi Musa tu? Mana boleh cakap nabi-nabi negatif kan? Tapi memang kena inilah. Jijik Nabi Ayub. Jijik, saya rasa orang lain jijik pada Nabi Ayub sebab dia penyakit dia, bukannya Nabi Ayub yang jijik ya. Kalau saya salah betulkan. Bila masa Nabi Ayub berperasaan jijik? Saya tak pasti. Yang rasanya yang jijik tu ialah orang lain, bukan Nabi Ayub ya. Kemudian sedih. Nabi Yaqub alaihissalam sedih terhadap kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Jijik Nabi Lut alaihissalam terhadap perbuatan songsang kaumnya. Ya, Nabi Musa pernah takut apabila masa bertemu dengan Allah SWT di Bukit Turi Saina. Betul? Dan masa dia jumpa Firaun pun dia agak khawatir juga. Takut dia tak mampu bercakap dengan lancar. Bagus contoh ni. Dan yang terakhir, terkejut. Nabi Zakaria alaihissalam terkejut kerana isterinya yang dah tua bangka itu mampu mengandung dan melahirkan anak. Mampu mengandung dan melahirkan anak. Okay, cukup tak bukti menunjukkan bahawa it's okay to have negative emotion. Ingat, kalau anak murid sedih ke marah ke, terima dulu emosi tersebut. Lepas tu uruskan emosi mereka dengan sihat. Bukannya jangan nangis, tak boleh nangis, tak elok nangis. Apa ni marah-marah tak elok? Awal-awal dah nafikan. Orang yang marah nak beritahu sesuatu tapi dia tak pandai nak sampaikan. So anda lah yang patut mengurus emosi marah mereka sehingga mereka mampu menyampaikan apa masalah yang sebenar dengan cara yang baik. Okey? Terusnya, kenapa emosi negatif penting? Bila kita takut, kita akan hati-hati dengan kebahayaan. Bila kita marah, kita akan membantras kezaliman. Bila kita sedih, kita akan sedar kehilangan untuk rasa lebih menghargai. Bila kita jijik, ia dapat mengelakkan kita daripada kekotoran. Dan bila kita terkejut, kita akan merasa satu pengalaman baru. AWE. Rasa macam kagum, terkejut. Kalau tidak, kita mungkin tak ada rasa meningkat dari segi pengalaman yang baru. Sekali lagi, nampak tak? Penting emosi negatif ya. Lepas ni, untuk menunjukkan anda pandai mengurus emosi, jangan nafikan emosi negatif, cuma kita uruskan dia supaya dapat manfaat dan menjadi insan yang lebih baik, murabbi yang lebih baik terhadap diri sendiri dan terhadap
anak muridnya. Okey. Ketiga nanti, ketiga pula, apa lagi kita perlu tahu sebagai seorang yang EI, Emotion Intelligent. Maaf. Pertama, tahu kaitan antara fikiran, emosi dan tindakan. Kedua, kita mampu berfikir kenapa ya manusia beremosi sebegitu. Dan ketiga, kita faham punca emosi, kaitan antara 2-3 emosi dan yang mana satu datang dulu, turutan dia. Kalau kita tengah marah, kita kata aku tengah marah, rupanya sebelum marah tu kita kecewa, sebelum kecewa tu kita sedih. Jadi sebenarnya aku sedih. Okay, now saya dah boleh tenang, tak perlu marah-marah, aku nak address kesedihan tu dulu. Barulah dia emotionally intelligent. Ya, emotion intelligence. Ni ada budak-budak conteng saya punya skrin ni warna hijau. Orang boleh conteng skrin kan? Ada warna hijau apa tahu? Ada dakwat warna hijau 2. Siapa yang telah menconteng ni skrin saya? Terusnya. Nanti. Yes. Okay. Saya tak pasti anda menghadapi senario sebegini, tapi kalau ada ke tak ada ke, boleh tak jawab, apakah emosi yang akan lahir daripada peristiwa ini? Emosi pertama, kita nak tolong rakan guru tu dalam WhatsApp group, tapi tiba-tiba dia jadi ignore saya, buat tak tahu kat saya. Kita nak tolong dia, dia buat ignore pula. Apa perasaan anda bila berlaku sedemikian? Kes kedua, tiba-tiba je kena marah dengan pentadbir, dengan guru besar atau dengan guru penyelia dalam mesyuarat, tanpa diberi peluang terlebih dahulu untuk menjelaskan keadaan. Siapa boleh bagi satu perkataan? Kalau senario 1, apa perasaan anda? Kalau senario 2, apa perasaan anda? Ni latihan nak mengenapasi emosi sendiri ni. Okey, silakan. 1, emosi apa? 2, emosi apa? Atau kalau sama, 1 dan 2, emosi apa? Okey, ada yang nak jawab? PIC boleh tanya? Saya tuang air sekejap. Tak ada? Biasanya rasa apa kan? Biasanya ignore tu kecil hati kan. Kalau kena marah, kita pun nak marah balik. Nampak ni, Muallim Mat kata nombor 1 rasa sedih, nombor 2 rasa geram. Betul. So itu mungkin memang emosi anda lah. Orang lain mungkin emosi dia lain. Orang lain mungkin nombor 1 geram. Yang nombor 2 sedih, ada juga kan sedih kena marah. Ada orang marah kena marah. So lain Muallim Muallimah, lain dia punya efek kepada emosi. So tak ada jawapan betul atau salah. Bergantung kepada anda, latihan mengenal pasti emosi. Step keempat, kena mengurus emosi. Pertama, walaupun emosi negatif tu bagus, tapi anda kena terima dulu, lepas tu perbaiki negatif mood tersebut. Dan kalau anda segementar, anda kena bertenang. Kerana tadi ada jawab bertenang kan? Bila marah pun bertenang, anda boleh sedih tapi jangan lama-lama dalam keadaan sedih. Takut nanti jadi depression ataupun kemurungan. Dan walaupun payah, latih diri. Sebab tu kena latih melihat kebaikan daripada peristiwa negatif tersebut. Okay, boleh tak kita apply dekat kita ni? Contoh dulu. Untuk perbaiki mood negatif, banyakkan aktiviti emosi positif. Kalau surah Islam, biasalah kan baca Quran, zikir, berselawat, solat sunat. Boleh juga melihat keindahan alam, boleh juga makan-makan kan. Orang Malaysia kan suka makan-makan. Ataupun kalau wanita pergi shopping sekejap, kalau suami bagi kredit kad lagi best kan, seronok, emosi positif je banyak. So kuranglah sikit negatif mood tadi. Walaupun negatif mood tu masih ada, tapi impact dia kurang. Kedua, bertenang apabila gemetar. Betul Muallimah Su, berdiam dulu, betul? Misalnya gemetar, diam dulu pun tak apa juga. Ambil nafas dalam-dalam. Kan? Lepas ni kena belajar. Ini pun satu lagi agak panjang. Dia kena latih 5-10 minit cara mengambil nafas yang betul. Nanti boleh Google je macam mana cara bernafas yang betul. Kemudian, bertenang apabila marah, contohnya dengan cara distraction. Islam ajar kalau marah misalnya ambil wuduk ataupun duduk ataupun baring. Boleh je distract dengan cara yang jalan ke, jogging ke, naik basikal ke, apa-apa saja. Kan buka sekejap YouTube cerita kelakar ke. Yang penting masa tengah marah tu, kalau aku tak distract sekarang aku akan menyesal. Aku akan menjerit ke, menumbuk orang ke, kan menyesal kan. Distract awal-awal. Ya, dalam Islam dia bagi istilahnya sodemah. Cetusan emosi pertama tu, sodemah. Kalau anda pernah dengar hadis kan, seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Dan jangan berlama-lama dalam kesedihan. Terima, saya selalu kata,
ucapkan hai kepada emosi negatif, layan sebagai tetamu, bukan sebagai tuan rumah. Tuan rumah tu kita takut jadi depression. Layan sebagai tuan rumah, jangan lebih dari 3 hari dipersilakan keluar. Move on. Ambil pengajaran cepat-cepat. Kenapa rasa sedih? Allah nak bagi mesej apa kat aku? Lepas dah ambil pengajaran, move on. Dah tak sedih dah. Okay? Mungkin datang balik 3 minggu kemudian tu biasa dah tu. Tapi maksudnya jangan berlama-lama dalam satu sesi. Sedih. Dan cuba melihat kebaikan daripada peristiwa negatif. Contohnya, walaupun anda tak dapat mengubah perangai anak murid, perangai guru lain, disebabkan anda dihantar oleh Allah SWT untuk menghadapi murid yang berperangai begitu, anda mampu meningkatkan diri anda jadi manusia lebih baik. Kan kebanyakan Nabi menjadi lebih baik bila dia ujiannya lebih besar. Kan yang ulul azmi tu kan besar dia punya cabarannya kan. Kalau tak ada benda buruk berlaku pada diri dia, orang-orang yang memberi pengalaman buruk, tak adalah peluang nak dapat mendapat gelaran ulul azmi yang memiliki azaman yang tinggi. So, okey, ya aku masih sakit hati dengan cikgu tu. Aku masih tension dengan anak murid tu, tapi aku rasa macam boleh jadi murabi yang lebih baik. Ini peluang ni. Oh, macam ni cara dia nak selesaikan. Ada penyelesaian yang cepat, ada penyelesaian yang lambat. So kita rasa seronok melalui proses menjadi manusia atau murabi yang lebih baik. Boleh faham kan macam tu? Lepas ni lain sikit lah efek dia. Yang menyebabkan depression, anxiety itu sebab kita layan emosi negatif tu lama-lama. Mengalahkan tetamu. Jadi itu emosi. Kalau tindakan pula sama, apa yang biasa kita buat? Biasa apa? Kalau WhatsApp group biasanya leave group. Lepas tu orang tu tanya, kenapa dia keluar? Orang lain tak faham yang anda perasan orang tu ignore. Orang lain tak perasan pun anda kena ignore. Lepas tu juga ada leave group. Kan dah menyebabkan rasa sosek-sosek kat belakang. Cikgu tu kan, mualim-mualimah tu kan. Sebab anda tiba-tiba leave group. Yang kedua, anda mengamuk kat WhatsApp group. Dekat mesyuarat misalnya. Itu tindakan. Bezakan antara emosi dan tindakan. Bila anda ada EI yang tinggi, anda dapat salurkan kepada tindakan yang lebih sihat. Anda masih tension, masih sedih, masih marah, tapi tindakan anda lebih sihat. Kalau anda ada EI yang tinggi dan mengurus emosi. Ini latihan yang anda boleh buat ya. Tanya. Kadang kalau susah sangat nak tanya verbally, tulis dalam diary betapa. Apa emosi aku sekarang? 2. Apa yang menyebabkan aku beremosi begini? 3. Adakah situasi ini ada penjelasan lain yang lebih munasabah? 4. Apa perkara spontan yang aku nak buat sekarang? 5. Adakah cara-cara lain untuk tangani emosi ini? Ada tak contoh? Tengok saya. Ni contoh kalau ignore saya kat WhatsApp group. Pertama, apa emosi aku sekarang? Mungkin kecewa, mungkin keliru, mungkin marah. Tulis ataupun sebut, aku tengah marah. Aku tengah keliru, aku tengah kecewa. Bukannya kata aku akan marah dia, lain tu. Aku ni sedang berada dalam keadaan marah. Kita tengah berhenti sekejap, ambil nafas dan menganalisis emosi kita. Kalau tak mampu, tulis kat diary. Ataupun tulis kat WhatsApp, send pada diri sendiri boleh juga. Email pada diri sendiri boleh juga. Yang kedua, apa yang menyebabkan aku beremosi begini? Sebab kadang-kadang kita lupa faktor penyebab utama dia apa. Oh, sebab dia ignore saya. Buat tak tahu aja, tanpa penjelasan. Itu yang menyebabkan aku rasa kecewa ni, atau sedih, atau keliru, atau marah. Ketiga, adakah situasi ini ada penjelasan lain yang lebih munasabah? Munasabah ya. Tanta dia sakit kot. Tu yang dia ignore saya tu. Tanta dia tengah stres. Tanta adalah sebab peribadi tu yang dia baru jelaskan. Tanta baru gaduh dengan isteri ke suami sebelum sampai sekolah kan. Kita tak tahu. Dengan cara husnuzon, walaupun tak tepat, anda telah berjaya mengawal emosi anda dan kesihatan mental anda. Ia bukan nak teka tepat, tidak. Husnuzon tu menyebabkan kita belajar husnuzon kan. Husnuzon ni sebenarnya tak kisah betul atau salah. Dah dapat pahala dah bila husnuzon kan. So agaknya dia sakit agaknya. Jadi mungkin bukan sebab dia benci aku ke, bukan sebab dia orang yang jahat ke, guru yang jahat ke, anak murid yang jahat ke, tak. Kita pun lega, kesihatan mental kita pun terjaga. Walaupun tak semestinya zon kita tu betul. Yang keempat, apa kalau spontan lah aku buat apa sekarang? Kalau spontan aku nak menjerit, nak campak barang, nak mengamuk di WhatsApp. Tapi tulis lagi, tanya lagi. Tapi kenapa kita sebut nombor 4 ni? Supaya kita tahu perasaan kita sekarang macam mana dan kita tahu betapa buruknya, hodohnya kalau kita menjerit, campak barang dan mengamuk di WhatsApp. Sebab tu kita keluarkan mulut, bukan simpan dalam otak, dalam hati. Rasa nak menjerit tu. Bila simpan, kita pasti akan menjerit, akan campak barang.
Kalau kita sebut, aku rasa nak campak barang. Patut buruknya lah bunyinya kan, tak jadilah. Gitu. Bila dah rasa buruk, patut apakah cara lain untuk tangani emosi ini? Ni yang paling payah ni, kena tarbiyah betul-betul ni semua muallim-muallimah. Kita tanya khabar kat dia, apa khabar muallim? Walaupun dan tanpa harap balasan. Yang harap balasan yang akan cik hati ni. Apa ni blue tick tak jawab. Tak kisahlah blue tick tak blue tick. Dia tak nak jawab hak dia dan mungkin dia ada reason yang kukuh. Yang tak kena-mengena dengan kita pun. Kan husnuzon. Ataupun muallimah bila free nak ajak main game, nak ajak makan-makan, sekali lagi tanpa harapkan jawapan. Dia pun akan rasa kesian pula kat dia. Bukan salah dia, aku ada sebab lain. Okeylah, satu hari nanti aku terimalah jemputan dia. Tak semestinya sekarang kan, dia mungkin ada masalah. Ataupun beri hadiah tanpa harap balasan. Dan kalau semua tak jadi, jangan kata pula semua aku dah buat, kenapa muallim masih ignore saya. Jangan. Just teruskan kehidupan. Kalau komunikasi dah berubah, komunikasilah dengan cara yang baru, dengan secara profesional. Tak payahlah huha-huha macam dulu. Mungkin kadang dah berubah, adalah sebabnya kan. Dia mungkin tak marah anda seorang, dia mungkin marah dengan kehidupan. Kan? Dan kehidupan tu ada kena-mengena dengan guru-guru lain misalnya kan. Kita tahu. Jadi nak jaga kesihatan mental anda, emosi anda, teruskan saja kehidupan. Ubah suailah cara berkomunikasi dengan anak murid tu ke atau dengan guru. Okay, boleh faham ya? Kemudian sama jugalah kalau tadi tu yang marah masa meeting kan. Apa emosi aku sekarang? Kecewa boleh, keliru boleh, marah boleh. Apa yang menyebabkan aku beremosi begini? Saya tak tahu apa salah saya. Lepas tu tak beri penjelasan dah tu pentadbir ni atau guru penyelia ni. Lepas tu adakah situasi ini ada penjelasan lain yang lebih munasabah? Tantah dia tengah stres kot guru besar ni kan. Alhamdulillah maaf. Tantah dulu saya ada pernah sakiti hati dia. Lepas tu tak settle. Aku pula perasan macam bagus. Macam gurau-gurau lebih. Mungkin itu kot sebabnya dia marah kat saya pun tak sedar saya pernah sakiti hati dia. Apa perkara spontan yang aku nak buat sekarang? Nak jauhkan dirilah. Dia start marah dulu, saya nak jauhkan diri. Nak berhenti kerja lah daripada sekolah Seri Aman kan. Aku nak balik dengan kasar, aku berhak marah. Oh, dia sakitkan hati aku, boleh. Aku nak sakitkan hati dia pula. Itu spontan kan. Lepas tu tanyalah pula, ada tak cara lain? Alternatif yang lebih baik, lebih sihat nak tangani emosi ini. Tanya pendapat guru lain. Dia tu marah saya je ke atau dengan orang lain pun dia marah? Oh, muallim-muallimah pun kena marah juga ke? Oh, saya seorang je. Kan? Dah settle satu benda kan? Ataupun ajak bincang dengan matang. Mudirah ke misalnya kan? Saya, hari tu mudir marah saya sekecil hati pula kan? Sebab saya ingat saya dah buat yang terbaik. Boleh tak tunjuk macam mana cara yang lebih baik untuk saya improve? Kan sedap je tu kan? Mudir pun tak jadi macam nak marah. Mungkin dia marah sebab kita tak berprestasi tinggi ke apa-apalah, kita pun tak tahu kan. Dan sekali lagi, kalau tak berjaya juga, semua dah buat, just terus bekerja dan abaikan. Walaupun dia masih marah esok lusa, aku ada benteng, kau takkan menjejaskan kesihatan mental aku. Itu yang best tu mengurus emosi ni. Sebab buatlah apa-apa, tak kisah. Aku masih menang di sudut berjaya menjaga kesihatan mental. Bukan cara komunikasi kena ubah suai lah kan. Sebab dah tak berjaya dah yang lain-lain tu. So nampak tak, apa saja yang berlaku, anda masih EI, anda masih mampu mengurus emosi dengan baik. Ingat kalau ada soalan, tanya dekat ni tanya kat soalan chat. Ini kita skip. Biasanya kalau program 2-3 jam, saya akan tanya muallim-muallimah contoh-contoh lain, peristiwa-peristiwa lain. Siapa nak mengadu, bolehlah mengadu kat ruangan chat ya. Tak apa ke mudir-mudirah diorang mengadu kat chat, kok lah dia kata tak naklah mengadu kat chat, nanti mudirah baca kan, nanti kena marah lagi kan. So kalau boleh beri jaminan, tak apa kongsi dekat ruangan chat, amat digalakkan. Tapi saya serah pada anda lah. Mungkin ada saya tak sesuai nak share, tidak mengapa. Kalau nak share, saya silakan. Bila dah pandai urus emosi, anda kena belajar kekalkan. Yang ni saya tak boleh tolong, anda kena buat selalu lepas habis program ni. Pertama, latih urus emosi, bukannya menafi emosi. Ya, aku okey, aku gembira, aku tak sedih. Sedih kan negatif, tak elok. Kan? Tak elok. Latih terima emosi kesemuanya. Ya betul saya sedih, ya betul saya marah. Tak apa. 3, tulis dalam diari kesejahteraan emosi. Apa perasaan-perasaan anda supaya anda tahu dia punya faktor-faktor akibat dia. 4, belajar bernafas dengan betul. 5, beri sedikit ruang fizikal dan mental untuk diri anda. 6, tangani stres dan tekanan. Dan ke-7, jalani kaunseling atau terapi jika perlu. Okey, saya terpaksa ringkaskan dia muallim-muallimah sebab dalam setiap satu ni saya ada explanation dia dan ada dekat anda punya slide.
So saya akan skip sikit-sikit, mohon maaf sebab dia 1 jam saja ya. Tapi jangan lupa host penganjur nak tanya soalan nanti quiz, anda dapat hadiah kan. So, saya laju-laju. Yang pertama, latih urus emosi bukan nafi emosi. Kalau anda suppress, maknanya anda sengaja sembunyi emosi. Kalau anda repress, anda tak sengaja mengatakan anda tak sedih, tak marah. Kalau anda menafikan emosi, dia ada impak negatif. Pertama, anxiety. Kedua, depression. Ketiga, sleep disorder. Keempat, ketegangan dan kesakitan otot. 5, sukar nak urus stres. Dan keenam, na'udzubillah ya, penyalahgunaan rokok, arak dan juga dadah. Ini kalau anda menafi-nafi emosi. Anda ingat positif kan? Menafi emosi. Tapi tak. Siapa boleh teka kisah Nabi mana yang sedih hingga putih matanya dan anak-anak baginda menafi emosi baginda? Start dengan huruf Y. Saya dah beritahu tadi kan, ingat tak? Jawapan dia ialah Nabi. Siapa nak unmute? Tapi dah 4.10 4.10. Nabi Yaqub alaihi salam. Okey. Ini tak dapat dipilih sebab 1 jam. Saya cerita satu ayat ni dengan tadabbur saya ni, tadabbur psikologi lah ya. Tadabbur dari sudut psikologi. Ini siapa tahu nama isteri Nabi yang telah memberi sokongan emosi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu pertama. Ini senanglah kot. Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Masa tu dia seorang je pun isteri masa tu kan. Tapi dia punya teknik dia menerima emosi Nabi Muhammad SAW sangat profesional. Ala-ala kaunselor lah, ala-ala psikologis. Cuma saya terpaksa skip lah. Satu lagi latihan, terimalah emosi kesemuanya. Kalau emosi berlebihan, jangan nafikan. Terima dua-dua emosi positif dan negatif. Anggap ia sebagai satu mesej. Tak apa, tak selesa sikit, sementara je. Yang penting ambil pengajaran dan move on. Okay, ini repetition lah, saya tak nak cerita panjang-panjang, dah cerita tadi. Yang repetition saya skip. Yang ni pun dalam slide, dan dalil saya boleh skip lah ya. Dalam kisah-kisah saya ni. Dalil ni nak menguatkan poin-poin yang saya beri. Okay, seterusnya. Ini satu benda yang sangat baik tapi tak ramai suka nak buat, iaitu tulis diari kesejahteraan. Tulis emosi anda. Tulis reaksi yang tercetus. Yang tadi tu kan 1, 2, 3, 4, 5 yang sebelum tadi saya cerita kan. Kenal pasti corak faktor dan situasi. So lepas tu kita boleh agak dah. Aku rasa hari Isnin ni aku akan tension. Sebab dah agak dah pattern dia. Kenapa kan? Bukan Isnin. Orang Kelantan cuti kan dari Jumaat dan Sabtu. Hari Ahad. Hari Ahad. First day. 4, tulis reaksi yang lebih bermanfaat. Dan 5, tulis cadangan proaktif lebih awal. Apa nak buat. Bila dah sampai, dah boleh agak dah, kita akan marah, sedih pada waktu itu. Bagi yang malas tulis buku, anda boleh download yang bernama Dailyo. Paling senang, tekan aja. Good ke, Radiant ke, Meh ke, Bad ke, Awful. Tekan je. Apa yang kita buat hari ni? Work ke, relax ke, friend ke. Saya tambah kadang-kadang. Usroh ke, kan? Dengar ceramah ke, baca Quran ke, saya tambah lagi. Klik aja, tak payah type. Lepas tu dia boleh bagi, yesterday anda good. Friday meh. Thursday good. Boleh analisis kita punya emosi. Nanti boleh share siapa yang sempat Google, copy and paste dekat bahagian chat ataupun WhatsApp group staff apps Dailyo. Apps Dailyo. Okay, yang ni bila kita tulis diary, kita akan tahu bila tulisan emosi pertama tu. Dalam hadis dipanggil sadmah. Ni hadis tentang wanita yang sedih kematian anaknya. Nabi kata masa sadmah tu lah kita kena distract awal-awal, urus awal-awal. Takut nanti kita buat benda yang kita akan kesali. Okay, yang pertama. 4, belajar bernafas dengan betul. Ini pun saya nak skip sebab dia panjang, tapi anda boleh baca. Ini dalilnya. Kemudian beri sedikit ruang untuk diri anda. Senang kan? Benda-benda yang anda suka. Lepas ni saya nak anda kongsi apa benda yang anda suka buat yang meningkatkan emosi positif anda. Orang Islam biasalah wuduk, solat, tilawah, zikir. Tak apa, berbual dengan orang tersayang pun boleh. Layan kucing ke, ayam ke, kan? Tonton rancangan komedi, rehat. Yang ada juga dia punya dalilnya. Ini ruang fizikal. Distract sekejap. Ataupun ruang mental. Berwuduk. Semuanya ada dalil tentang mengurus emosi. Yang ni saya tak ingat. Ada ke tak dalam slide? Kalau tak ada, anda kena screenshot.
antara perkara-perkara yang anda boleh buat untuk meningkatkan kegembiraan anda. Macam saya suka drink water regularly. Tuan dah nampak saya minum je kan. Nombor 9. Ataupun nombor 14, eat your favorite meal. Saya suka sangat. Tapi kena jaga jugalah kalori je kan, kolesterol je. Favorite meal. Banyak ni. Biasa peserta wanita suka nombor 18. Kan membeli belah sama ada secara fizikal ataupun secara online kan. Ada juga orang yang suka tengok rancangan TV. Mana-manalah yang sesuai dengan anda. Ada setengah orang kalau tengok rancangan TV lagi tension. Tak usah. Buat yang suka saja. Banyak lagi. Kalau yang ni saya suka 37. Membaca buku kan. Termasuklah baca Quran ke, baca kisah Nabi ke. Ada juga yang suka nombor 48. Tidur sekejap. Okey, boleh saja. Tak ada masalah. Sekarang saya nak khusus pada orang kata, kalau nak makan-makan. Tapi saya ni pandai copy and paste kan. Lepas tu terlupa apa benda ni. Yang ni apa? Cuba jawab laju-laju sikit. PIC jawab laju-laju. Ni apa? Yang ni saya tahulah apa dia. Ini adalah budu, betul tak? Budu, memang sedap lah. Kalau budu macam tu je saya tak suka. Campur dengan nasi saya suka. Campur dengan nasi saya suka. Budu. Terima kasih Maklim Mat. Kita cepat-cepat ya. Contoh apa yang ni? Gafon. Gafon ni. Ustazah saya dari Kelantan cakap, pergi Kelantan cari makanan ni. Saya terlupa. Saya cari yang nasi yang popular. Ya, nasi tumpang. Ustazah saya kata, dulu naik kereta api daripada Kelantan, pergi Kolej Islam Kelang. Boleh makan. Yang bahagian bawah ke bahagian atas dulu buka? Bawah atas kan? Atas sarapan, makan tengah hari. Yang bawah sekali tu untuk makan malam. Tak basi dia kata. Next time saya ke Kelantan, saya nak try lah nasi tumpang. InsyaAllah. Tak pernah rasa lagi. Susah nak cari dekat 9 dengan 9. Ni favourite saya dah ni. Nasi kelabu. Memang sedap. Dengan solok. Terima kasih Maklim Mat. Jawab lagi-laju je. Apa ni? Ni first time saya makan kat Gombak. Saya ingatkan nama nasi Kak Wok. Betul. Saya ingatkan dia nama kedai. Rupanya ia satu brand nama makanan. Nasi Kak Wok. Dia jenis ayam dia potong kecil-kecil. Ni pun favourite saya ni. Laksam. Kuah tu lain sikit daripada laksa lain kan. Laksam memang best. Okay. Ini apa dia? Nasi ulam kot. Nasi ulam pun saya suka juga. Ini apa ni? Ini kat tepi pantai. Saya beli kat mana ya? Pantai Bacok ke itu saya rasa. Ketupat sotong ke? Atau sotong ketupat? Salah satulah. Tupat sotong. Tupat sotong. Sedap. Saya tak suka sotong. Tapi bila letak pulut, sedap pula. Bila letak nasi, sedap pula. Ini saya pernah buat ni. Ada kawan ajar resepi ni. Saya buat Cik Mek Molek, kuih akok memang banyak lah masa musim Ramadan. Yang ini apa? Nangka, is it? Butir nangka yang kanan, yang kiri ni lompat tikam. Betul tak? Lompat tikam pun saya suka. Tapi ini saya punya top 3 favourite. Susah nak carinya dekat Pantai Barat ni. Kena pergi Kelantan juga. Tai itik, jalemah, apa ni? Buah Tanjung. Buah Tanjung saya suka sangat. Tapi tak boleh makan banyak lah. Sakit nanti takut kucing manis. So ini best. Ini saya suka. Memang best lah. Isi saya pun kata Kelantan makanan best-best ya. Dan ada makanan lain yang saya tinggal. Di samping self-care makan, anda juga boleh self-care melancong. Saya pernah tak ingat dah ni. Masjid apa ni? Kampung Laut ke? Kampung Laut. Terus jawab laju saya tak ingat ni. Ni Masjid Muhammadi tak? Kan? Masjid Muhammadi. Ini masjid, orang kata Masjid Brunei. Betul kasih kalau saya salah Kemudian ni Pasar Siti Khadijah. Ini pasar apa ni? Pasar apa ni? Alamak tak nampak. Bakalan Kubur. Bakalan Kubur. Panjang. Ini apa? Bazar Tok Guru ke? Bukan Bazar Tok Guru. Pengkalan Kubur. Bukan kan? Tak tahu. Ini saya tak tahu. Tolong betulkan Samadi. Siapa tahu? Ini Bazar Tok Guru tak? Ni Bazar Tok Guru rasanya. Yang ni apa dia ni? Pasar Terapung. Pasar Terapung kat mana? Lupa dah saya. Pasar Terapung. Wakaf Cik Ye, shopping belakang ni. Seronok ni. Pantai Bacok, Pantai Irama Bacok, betul? Pantai Cahaya Bulan dan pantai ni satu. Pantai apa ni? Alamak, lupa. Tak ingat. Siapa tahu beritahu Okay, kalau apa-apa boleh kongsi. Nak habis masa dah.
So yang ni semua tahu, semua doktor ajar kita, orang Islam, rasai kewujudan, kekuasaan dan kerahmatan Tuhan. Tidur kena cukup, kena ada support group, WhatsApp group kawan-kawan apa yang guru dengan kita lah. Yang boleh kita luahkan emosi dan dia tak balas balik kata kau ni apalah kan, positif sikit. Kena ada WhatsApp group tu untuk dapatkan sokongan. Senaman penting, menikmati keindahan alam penting, hobi penting dan pemakanan sihat juga penting. Ni pun dalil dia. Kemudian, dah hampir habis dah ni. Kalau anda syak anda ada penyakit mental, mula-mula talian kaunseling dulu, call. Kemudian kalau dapat temu janji kaunseling lagi bagus. Kalau rasa ada penyakit mental, jawab soal selidik DAS 21. Minta mana-mana mu'alim-mu'alimah, copy and paste ya. DAS 21, KKM ada, Dr. Ramli Musa pun ada. Nanti boleh jawab. Anak murid pun boleh buatkan anak murid, senang. Lepas tu kalau markah terlalu tinggi, dapatkan surat rujukan klinik, buat temu janji hospital ataupun klinik psikologi, hadir temu janji. Kalau nak cepat sikit, pergi ke hospital yang ada sayap mentari atau hospital swasta atau klinik psikologi lah. Lepas tu, sambil-sambil tu buatlah aktiviti yang 50 tadi tu. Yang mengurus emosi tu. Sebelum jumpa kaunselor, sebelum jumpa psikologis, sebelum jumpa psikiatris tu. Dan jangan lupa doa yang berterusan. Tidak senarai kan ni? Ini mentari di seluruh negara dekat Keterih. Mentari Keterih. Dia apa? Dia mesra pesakit. Sikitlah proses dia. Boleh walk in. Boleh juga hanya dapat rawatan. Boleh juga talian kasih daripada kementerian. Boleh juga talian Crisis Preparedness and Response CPRC Kelantan. Direct Kelantan. Boleh screenshot. Kalau saya tak bagi kat saya, mungkin saya tak sempat letak dekat anda punya slide ya, versi audience. Boleh screenshot ya, PIC. Kemudian bilik gerakan JKM Negeri Kelantan. Semua jajahan ada. Boleh screenshot. Ini daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Boleh juga telefon siapa ni? Ini daripada Hospital USM Kubang Kerian tak? Rasanya lah. Ya, USM Kubang Kerian. Ini pula UiTM Kota Baru. Kota Baru tu macam ni. UiTM Cawangan Kelantan. UiTM Cawangan Kelantan. Boleh telefon. Okay, tak tahu student je ke? Kalau nak sokongan spiritual, boleh telefon talian Reach You oleh Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia. Boleh juga talian Rahmah daripada Helwa Abim. Ya, Helwa Abim. Ini mungkin latih. Mereka juga adalah pendakwah dan mungkin kalau anda juga seorang pendakwah murabi, boleh rasa lah connect nak mengadu masalah tu kan. Okey, habis setakat ini. Yang lain-lain ni boleh baca sendiri. Saya tunjuk laju-laju saja. Dah habis lah. Ini lampiran ni kalau masa panjang lah. Tapi masa pendek, saya kena berhenti. Yang ni nak cerita tentang kalau ada guru ataupun murid yang mengadu tentang penyakit mental, macam mana nak komunikasi dengan mereka, cara EI dan cara tidak EI. Yang ini contoh cara komunikasi tidak EI. Kita akan habis, nanti ada screenshot ya. Tapi ada dalam slide anda ada. Jangan bimbang. Ni boleh baca sendiri ya. Ini tidak EI, tidak rahmah. So apa alternatif dia? Komunikasi macam ni. Ini komunikasi EI atau komunikasi rahmah. Ada bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada. Tak sempat nak tukar jadi bahasa Kelantan lah. Nak bagi mudah sikit. Ini bahasa baku, bahasa Melayu. Yang ni pula penyakit kronik. Macam-macam penyakit kronik kan. Ada arthritis, ada kanser, ada diabetes type 2, macam-macam. Kita tak tahu pun rupanya ramai dalam kalangan kita yang tak nampak sakit tapi sebenarnya sakit. Dan stres dia bila pergi sekolah mengajar atau anak murid sekarang pun ada yang dapat sakit jantung daripada lahir pun ada tau. So dia payah nak belajar tu. So bila dia mengadu pada anda, jangan cakap macam ni. Ini komunikasi tidak EI, tidak rahmah. Nanti tengok sendiri ya di slide. Tidak EI, tidak rahmah. Apa alternatifnya? Slide berikut ni, komunikasi EI atau komunikasi rahmah. Ini lampiran je, boleh rujuk sendiri. Perlu cerita ya, tak cukup masa. Akhirnya, yang ni pula reaksi kalau ada keluarga yang ahli keluarganya bunuh diri. Ataupun rakan kepada mangsa bunuh diri. Yang belah kiri itu sesuai, yang belah kanan tak sesuai. Okay. Kalau ada dalam slide, saya akan skip. Kalau tak ada, minta somebody PIC screenshot dan kongsikan dengan WhatsApp group Mu'alim Mu'alimah. Okay. Habis dah kot.
Ni dalil. Habis lah. Ambil masa lebih sikit. Sama-sama kita baca doa ini supaya Allah permudahkan urusan kita dan dapat kita urus kesedihan kita bila menghadapi ujian dan cabaran dalam hidup ini sebagai seorang murabbi yang perlu urus emosi diri sendiri, perlu urus emosi rakan-rakan guru dan perlu urus emosi anak-anak murid kita. Okay, dalam menjadi generasi yang soleh, generasi yang muslih, yang bertakwa dan sebagainya. Sama-sama kita baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang bermaksud, ya Allah, tidaklah ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Dan engkaulah yang menjadikan kesedihan ini menjadi mudah jika engkau mengkendakinya. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita tak rasa terbeban. Sebab kita tahu Allah lah yang mampu mengangkat kemudahan, mengurus kesedihan kita bila kita dah urus. Dah buat dah semua tip Dr. Alizi ni dah buat dah. Tapi masih belum lagi. Allah lah yang berkuasa untuk mengubahnya. Jadi kita rasa release burden. Tak terbeban dah. Serah pada Allah. Aku boleh teruskan kehidupan. Maksudnya dia pun satu aktiviti self-care atau kesihatan mental juga. Wallahu a'lam. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.